بصير، يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير، يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور، يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم، يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب، يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي، يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد، يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم، يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد، يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر، يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين، يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب، يا منتقم يا عفو يا رؤوف، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني، يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث، يا رشيد يا صبور، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك، يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن، يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق، يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار، يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم، يا طبيب يا بسيط يا خفي
Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Salam Jumaat, salam barakah, salam sejahtera kepada semua adik-beradik Abang Abu yang bersama dalam Ilmu Wang Dunia Akhirat BMW Talk Series Business, Money and Wealth. Okey, kita nak cakap-cakap, bincang-bincang pagi-pagi ni, alright? Okey, jadi apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Kita mulakan dengan salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan saya peluang untuk sekali lagi bersama dengan adik-beradik Abang Abu, insya-Allah, right? So hari ini hari Jumaat, hari Jumaat yang memang mencabar. Sebab apa? Kalau sebelum COVID, sebelum pandemik, hari Jumaat kita memang kita sudah tahu yang hari Jumaat adalah hari untuk kita ke masjid untuk berjemaah solat Jumaat, kan. Tapi sejak PKP, sejak MCO, sejak lockdown, kita kehilangan nikmat untuk berjemaah. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya mencabar, right? Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita ni dan diberikan ruang dan peluang untuk kita bertemu seperti biasa dalam sedikit masa ataupun sedikit waktu lagi, insya-Allah. Kes di Malaysia nampaknya masih belum menunjukkan apa-apa kebaikan dari segi kes yang meningkat. Kita bila lockdown, kita harapkan dia akan menurun. Tapi apa yang sedang berlaku, dia meningkat. Mungkin ada beberapa faktor seperti macam agresif COVID test dan sebagainya. Mungkin juga menjadi sebab utama dia menunjukkan satu kebangkitan ataupun satu kenaikan. Tapi apa-apa pun kita berdoa, mudah-mudahan semua ni akan selesai, semua ni akan bawa kita kembali seperti dulu lagi, alright? Jadi yang datang sini Lina, Jenny, morning AA dan morning semua. Terima kasih Lina kerana ada kat sini. InsyaAllah siapa lagi kat sini say hi ke, say maybe sedikit kata-kata ke, kat mana awak hari ni, bagaimana keadaan di tempat awak. Pastinya adik-adik Abang Abu di pelbagai pelosok negeri Malaysia. Dan seperti biasa, apa kata kalau kita terus tekan love banyak-banyak tekan love biar dapat 1000 lebih, alright? Dan juga kita like dan komen dan share kepada member-member lain. Mudah-mudahan mereka juga dapat sesuatu pada hari ini. Sebab hari ini apa yang best ni, saya nak share something yang bila kita buat survey, kan, benda ni memang tak ada. Itu yang kita nak bincangkan pada hari ini. Ini personal finance checklist untuk usahawan. Untuk entrepreneurs ni, dia tak ada satu checklist yang sebenarnya boleh membantu mereka dalam perjalanan mencapai kejayaan kewangan. Alright. Kita juga ada Shana daripada Labuan. Okey, apa khabar Shana? Selalu join session with AA. Alhamdulillah, thank you very much Shana for that support, and I believe you learn something, insyaAllah. Okay, you learn something through these sessions. Okay, saya juga mohon anda semua ni doakanlah saya untuk kembali semula baik dari segi keadaan, nak buat banyak, nak berenergi, tapi ada something yang macam stop saya. Jadi saya nak awak doakan mudah-mudahan saya dapat mengatasi ujian ni dan terus dapat memberikan 100%, more than 100% daripada apa yang saya boleh buat, alright? Saya harap benda ni akan selesai dalam beberapa hari, mudah-mudahan. Sebab macam-macam ubat dah makan, macam-macam remedi yang diberikan pun dah dicuba. Jadi harapan saya adalah doa untuk saya kembali, alright, dalam keadaan yang 100%. Nampak tak?
dia macam ada benda yang macam stop untuk aku nak berbual. Tapi apa-apa pun okey, bagaimana keadaan anda di sana di negeri masing-masing? Alright, semoga AA diberikan kesihatan dan bertambah baik. Amin Hayati, thank you very much. Okey, salam jemaat daripada Pulau Legenda Langkawi. Allahu Akbar, Langkawi kepada semua, dan AA semoga AA cepat sembuh daripada ini batuk ni. Terima kasih Fauzi. Alright, siapa lagi daripada mana? Cuba komen sikit daripada mana dan mungkin cerita sikit mengenai keadaan di kawasan anda, cerah ke, hujan ke, panas ke. Cuba kita berukuah sikit sebelum kita masuk ke topik pada hari ini. Topik dia menarik, jadi saya nak anda terus tekan love dan juga tekan share. Alright, kita nak bawa member-member lain, adik-beradik kita kan, untuk sama-sama kita bincang-bincang sikit, sembang-sembang santai sikit kan. Alright, sembang-sembang santai dengan anda semua. Alright, apa lagi nak nak share dengan you all? Sabah panas Oh, Sabah panas. Alright, Sabah panas. Singapura ni tak panas. So far nampak macam okey je. Jadi Lina cakap Sabah panas okey. Alright, very good. So yang lain yang lain adakah daripada Singapura? Cuaca di Manjung, Perak agak panas. Oh, Manjung, Hayati daripada Manjung. Okey, panas juga sana Fauzi, Langkawi cerah hari ni. Langkawi dekat dia cerah. Okey, lagi daripada mana lagi? Daripada Singapura dia tak? Daripada Singapura, daripada Johor. Nampaknya adik-beradik aku daripada Johor ni dia masih tengah tidur. Jadi saya nak kejutkan dia orang ni. Kan, kadang-kadang dia orang ni macam itulah. Kena kejut. Kan hari Jumaat pula kat Johor cuti. Apa lagi dia orang tidur lah. Kan, jadi kita nak kejutkan dia orang balik supaya dia orang dapat bersama dengan kita semua ni. Okey. InsyaAllah. So kalau awak pun boleh buat benda yang sama. Okey, tekan share, sambil tu kita cakap astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Alright, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alright, kita just bagi apa tu semangat sikit Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Okey, kita just like jemput lagi lah, tengok ada siapa lagi ke. Sambil tu jangan duduk diam, kita berbincang sikit. Sebelum saya nak just kongsi benda-benda ni benda topik pada hari ni, ada tak soalan yang korang nak macam tanya ke? Mungkin Abang Abu boleh jawab ke? Korang sekarang tengah buat apa? Okey, awak tengah buat apa? Tengah kerja ke? Tengah buat apa? Tengah makan ke? Kan? Sebab bila cuti ni kita tak tahu apa kita buat. Cuba banyakkan komen, banyakkan komen, banyakkan share, banyakkan tekan love. Love ni, adik-beradik aku ni belum masuk. Kalau adik-beradik aku dah masuk, dia punya love ni dia main banyak. Sebab saya target setiap hari dapat 1000 love. Aku ni gila love babe. Gila love. Jadi korang bila tekan love tu aku suka. Kan, suka sangat. Alright, tengah rehat Maida, Madia tengah rehat. Oh, tengah rehat maksudnya awak kerja tengah kerja ke tengah rehat, macam mana tu? Kerja ke atau kat rumah ke tengah rehat? Madia, cuba jawab sikit. Suara tak kuat lah Abang Abu. Oh, suara saya tak kuat. Okey, sekarang kuat tak? Sebab suara okey tak? Sebab saya nak check juga dekat saya punya apa live ni. Okey. Sebab saya nak check juga dekat saya punya. Alright, boleh lah boleh dengar tu. Alright, duduk rumah pas solat duha. Alhamdulillah, bagus. Saya pun selalunya sebelum saya on live ni saya akan buat duha dulu. Tu memang rutin pagi. Okey Hayati, good sekarang suara dah okey, good. Okey, apa kata sambil kita macam berbual-bual ni kan, ada tak sambil-sambil tu boleh selitkan soalan ke? Sebab aku ni kan, Abang Abu kau ni, kalau dapat soalan je otak aku ni bergeliga. Dia macam dapat sarapan tau. Pagi kan kena sarapan kan. Otak aku ni, dia punya sarapan bila ada soalan. Bila dia ada soalan, dia pun macam happy gila kan. Jadi kalau ada soalan yang bersangkut paut dengan kewangan, bisnes semua ni boleh. Allahu Akbar. Lina Jenny, saya sudah berjaya selesaikan loan kad kredit selepas follow training Abu sebelum ini. Allahu Akbar.
Amin, amin. Bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dengan izin Allah je benda tu berlaku. Alright, mungkin Abang Abu bagi teknik-teknik je, tapi benda tu berlaku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, dan juga untuk menunjukkan kesyukuran Lina, hari ni hari Jumaat, kau bolehlah mungkin derma makan. Derma makan ke, buat majlis makan ke, kan, untuk kaum keluarga ke, ataupun mungkin kat masjid ke, surau ke, hantarlah dekat rumah anak yatim ke, ataupun satu dua je, bukan aku suruh buat besar-besar, mungkin satu dua makanan. Kalau you boleh lah, kan, buat benda tu. Hari Jumaat ni cuba amalkan sedekah makan. Alright, sedekah makan, tak kisahlah berapa bungkus ke, 5 bungkus ke, up to you guys. Boleh good. Ni soalan daripada ni, masa PKP apa usahawan nak buat untuk maintain kan kewangan? I think soalan ni quite memang berlega dekat semua orang, right? Semua orang ni berlega benda ni, iaitu apa yang kita boleh apa yang kita boleh buat untuk kita nak maintainkan. Salah satu macam Abang Abu, saya buat dua benda lah. Satu, saya cuba seboleh-bolehnya kurangkan semua kos-kos yang terlibat. Kedua, saya mencari idea-idea, peluang-peluang baru yang mungkin sebelum ni saya tak pernah buat untuk saya menjana kewangan. Contohnya seperti apa yang aku buat ni. Kalau tengok sebelum PKP, saya tak ada pun buat macam ni. Tetapi sejak PKP, lockdown yang pertama tu, saya dah mula buat setiap hari untuk saya meningkatkan reach saya. Sambil tu saya juga mula dalam online, buat kelas-kelas online dan sebagainya. Jadi kita perlu terus mencari apa yang kita boleh actually buat dengan satu keupayaan kita. Satu lagi, apa yang market perlu, apa yang orang perlukan ketika ini. Jadi kita cuba develop something yang kita boleh satisfy dia orang punya problem. Alright, okay. Teruskan bisnes ke stop apa yang patut dulu? Okay, it's depend dalam perniagaan apa yang kita buat. Ada perniagaan yang memang kita kena stop, kita tak boleh buat apa. Contohnya dalam Abang Abu sendiri, satu company iaitu Manpower. Manpower ni kita supply pekerja, tapi pada permulaan tu kita kena stop semua. Tak boleh lagi pekerja, tak boleh, kita tak boleh dudukkan dia kat sini. Kita terpaksa hantar dia, sebab duduk tu kos kita yang kena tanggung. Jadi ada benda yang terpaksa kita buat strategi yang berlainan. Kita stop kita punya operasi. Ada pula bisnes yang kita boleh tingkatkan operasi kita untuk kita mengambil peluang daripada keadaan pandemik, di mana banyak keperluan-keperluan yang kita boleh bagi, seperti daripada manpower yang pergi kontrak, sekarang manpower untuk bersihkan contohnya, kan. So benda-benda macam tu. Satu company, adik perempuan saya, dia start company untuk membersihkan, dia bersih lah, dia disinfection tu, kan, benda-benda tu, dan terus meningkat, repair kan. Jadi bila orang duduk rumah ni, dia macam dia banyak benda yang kena repair dan sebagainya lah. Jadi kita kena cuba melihat daripada operasi macam tu, right? Okay Lina, thank you. Okay, faham, good. Ada lagi ke? Ada lagi ke soalan-soalan yang korang nak tanya? Sambil-sambil tu tekan love banyak tu, baru 400 lebih punya love. Kita ada 9,000 orang tengah tengok ni. Okay, kita nak tambahkan jadi 10,000, 20,000 orang cepat. Okay, alright, kita terus buat benda ni. Okay, kadang-kadang manusia ni macam tu lah, kan. So apa kita nak buat? Kita terus kita terus lepak saja. Okay, ada tak soalan-soalan lain? Come on. Siapa lagi ada kat sini? Aku tengok kat sini. Cuba yang ada kat sini cakap lah Assalamualaikum. Okay, best ke. Say something, man. Don't be quiet. Be participative, kan. Inilah cara untuk kita bersosial dalam PKP ni. Sebab kalau dulu kita boleh lah macam berjumpa orang, kita lepak, kita berbual. Tapi sekarang kita nak keluar, nak lepak tak boleh, kan. Jadi social punya interaction tu dah makin lama makin macam merenggang.
Jadi ini salah satu cara untuk kita mengeratkan, especially adik-beradik Abang Abu lah dalam kelas-kelas Abang Abu. Ini platform yang saya bagi untuk awak kita bertemu, kita berbincang, kita berbual. Kadang-kadang ada adik-beradik aku ni memang dia memang perlukan macam interaksi kan. Kalau tak dia lembik, dia terus hilang. Assalamualaikum AA dan semua. Okey, Aslina baru masuk sebab Aslina ni dia tolong suami dia buat live malam. Kalau malam-malam kau pergi dekat page dia Kak Aslina ni kan, kau boleh actually like follow dia punya live. Dia orang buat jual-jual barang. Kan itu satu trend masa kini juga, jualan secara live kan, secara live dia orang jual. Jadi itu juga sebab apa kita kena tengok, kita boleh belajar sesuatu kan. Mungkin ada orang kat sini dia tak tahu apa nak buat, macam Diana tadi kan tanya apa yang kita boleh buat Abang Abu masa PKP ni, apa yang kita boleh buat untuk ini salah satu benda. Dia buat live sama juga pada permulaan. Taklah ramai orang tengok, tapi kita konsisten. Jangan sebab orang tengok kita buat. Kita buat sebab kita nak buat. Kan kita nak buat benda ni sebab kita nak memberi kebaikan. Kita ingat benda tu. Bila kita nak buat sesuatu, kita tanya, kenapa aku buat benda ni? Okey, aku nak buat kebaikan. Bila kita nak buat kebaikan, kita buat saja. Jangan fikir sama ada orang tengok ke orang tak tengok ke. Itu semua bukan urusan kita. Itu Allah akan aturkan. Apa yang kita buat ni, kita akan dapat dia punya kebaikan kalau kita ikhlas. Alright, kalau kita ikhlas dalam apa yang kita buat, pastinya Allah bagi kebaikan. Tak ada akan sedikit pun kurang kebaikan bagi orang-orang ikhlas dalam apa yang dia buat. Mungkin orang yang tengok ni satu orang saja, dua orang je, tapi kerana rahmat dan barakah Allah dan keikhlasan dalam kita buat, benda tu akan ada barakah. Dia akan bawa banyak benda-benda kebaikan pada awak. Inilah yang sebenarnya membuatkan saya untuk terus buat. Ramai orang yang kadang-kadang dia macam pelik tau. Dia pelik tengok Abang Abu ni. Dia ni gila ke apa? Dia tak ada promosi, tak ada buat apa, dia main buat je. Kadang-kadang tengok pun 10 orang, 3 orang, 2 orang. Jadi dia orang rasa macam tak perlu follow. Tapi keberkahan tu lain, babe. Itu kita kena rasa. Kalau saya cakap macam ni kau tak faham. So kau kena buat secara ikhlas. Benda yang kau buat secara ikhlas kau buat, dan kau akan dapat apa dia punya barakah daripada keikhlasan tu. Keikhlasan tu dia ada top priority dalam everything. Apa saja yang kau buat, ikhlas bila ada, kau tak perlu takut dalam apa yang kita nak buat. Alright? Okay, good. AA, boleh ke keuntungan ASB laburkan dalam public mutual? Langkah yang baik kah tu? Alright. Lina, yang ni kau kena ikut macam apa yang Abang Abu dah ajar dalam enjin wang. Alright? Di mana kita susun atur balik. Kita susun atur balik pendapatan kita tu. Alright? Apa yang perlu kita pecahkan. Dia tak boleh kita letakkan dalam satu benda. Kerana dia boleh memudaratkan. Jadi kita perlu memberi pecahan mengikut beberapa strategi yang betul. Bukan pecah ikut suka hati kita. Dia ada strategi mengikut umur dan sebagainya. Sebab tu Lina, continue belajar dengan Abang Abu. Alright, walaupun sedikit. Saya akan buat program-program yang kecil, yang simple untuk you datang. Sebab benda-benda ni saya ajar dalam Pukat Kaya. Sebab tu masih lagi kalau anda belum join Pukat Kaya, pergi dekat www.abangabu.com ni, awak pergi dekat sini. Alright, abangabu.com, awak pergi, awak terus daftarkan diri. Jangan rugi benda tu, right? So itu adalah permintaan Abang Abu, right? Boleh So nanti Lina akan dapat lebih jelas. Okay, now. Hi you all. Assalamualaikum, selamat pagi. Jom ceria-ceria hari ini bersama dengan AA. Thank you very much Hayati, right? Okay, ni lagi satu. Emas, pakai ke emas mentah? Mana yang untuk kalau nak simpan? Janji dia emas. Alright, janji dia emas. Okay, as long dia emas, tak kira lah awak nak simpan emas pakai ke ataupun emas mentah untuk awak nak bar lah, emas bar tu ke terpulang, tak ada hal. Alright. Yang of course kalau kita nak macam lebih kepada menyimpan saja, then of course lah emas emas bar. Tapi kalau kita nak juga rasa kan, mak seorang perempuan, orang lelaki janganlah kau pergi beli gelang ke apa, jangan aku tumbuk muka kau kalau lelaki pergi buat macam tu. Tapi orang perempuan boleh, tak ada masalah. Alright, up to you guys. Alright, can be done. Betul tu, alhamdulillah dah cuba buat seperti apa yang AA beritahu. Bagus, alhamdulillah. Sedang usaha simpan emas, gold bar sikit demi sikit. Very good. You boleh start dengan apa yang kau mampu. Nanti kau akan terperanjat sebab emas ni dia ada vibration menarik kekayaan, babe. Dia ada vibration menarik emas.
Okay, so tanpa kau faham, dia akan tarik tau, dia akan tarik, dia akan berikan peluang-peluang untuk kau kumpul duit ke, dan terus banyak membeli, right? So teruskan. Kat sini pun dah ada, antaranya Shana, kita ada ramai yang dah mula pun melabur dalam emas, dan mereka melihat permulaan tu macam susah sikit, tapi lama-lama dia jadi senang, alright? Itulah yang saya ajar, alright? Okay, ada lagi ke soalan? Sebab kalau tak, saya nak masuk pada topik pada hari ini. Personal finance checklist. First kali saya nak tanya, saya nak awak komen alright, saya nak tanya awak, saya nak awak komen soalan ni. Awak ni ada tak checklist untuk kewangan, untuk diri awak sebagai seorang usahawan ke, atau seorang penjawat swasta ke, atau bekerja ke? Ada ke awak ni checklist kewangan? Saya nak awak komen sekarang. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Okey, ada ke tak ada? Saya nak awak komen. Ada ke tak ada checklist kewangan? Saya kena banyak minum supaya bila saya minum ni batuk tu dia macam okey sikit. Checklist ada tapi ke laut sikit. Okey. Orang macam ni Madia, ni kau kena buat apa tau? Kau kena tumbuk muka kau macam ni. Dah ada tak buat? Ada tapi tak buat. Ini orang yang paling like memang kena berubah, bertaubat benda tu. Sebab bila dah ada tak buat, dia berdosa. Kau tahu tak? Kan dah ada tak buat. Okey. Mafiza Mahmud. Okay, salam and morning. Dan semua. Okey. So soalan saya, seorang je jawab. Madia je jawab. Yang lain tak jawab. Ada AA. Oh, ada checklist. Okey, good. Checklist dah ada. Lemau lah, memang punah lah bila nak buat kerja baru, terkial-kial nak cari. Kan? Lemau lah, memang punah lah. Tak ada lah tu checklist. Kan? Tiada hanya checklist perbelanjaan. Okey. Itu je dia. Tiada, semua main ingat dalam kepala otak je. Baguslah ingat dalam kepala otak, tapi dia tak kuat lah, babe. Benda ni kalau ada dalam kepala otak je, kadang-kadang terlupa. Sebab tu kena tulis. Jadi Abang Abu nak bagi kau orang apakah checklist. Alright, checklist yang perlu ada untuk seorang usahawan. Bila kita ni seorang usahawan, kita kena ada checklist personal finance. Alright, kewangan peribadi. I'm not talking about kewangan business, tapi kewangan peribadi. Okay, as a entrepreneur, apa yang perlu awak ada? Okay, checklist yang pertama. Okay, sudahkah awak ada pukat kaya? Pukat wang ada? Dah ada tak pukat wang? Di mana awak sedang mengumpul ataupun sedang membina ataupun sedang memukat duit untuk kita gunakan masa peluang datang menjelma. Ada ke tak ada? Ada tak bila kau dapat duit, okay, daripada revenue kau ke, bisnes kau, tak ada tak sebahagian kau sapu dia dulu? Kalau ikut formula pukat kaya Abang Abu yang Abang Abu dah buat, dan yang belum join lagi, pergi dekat abangabu.com, baca, join. Alright, jangan duk macam orang orang hilang arah, babe. Dapatkan sampanduan. Jadi pukat kaya tu. Alright, ada ke tak ada? Alright, tu satu. Checklist yang pertama, awak ada tak satu tabungan yang awak memang ambil duit masuk dalam tu, sebahagian daripada awak punya pendapatan tu? Ada ke tak ada? Kalau tak ada, kau memang belum betul lagi. Alright, tu checklist yang pertama. Sebab apa? Benda tu penting tau. Sebagai seorang usahawan ni, kita kepala otak ni cari peluang. Usahawan ni dia punya kepala otak, dia cari peluang. Ada peluang. Tapi bila peluang ada, duit tak ada, matilah, babe. Kan? Peluang ada, duit pula tak ada. La ilaha illallah. Sebab apa kita tak buat benda yang first kali, yang saya namakan dia pukat wang. Dalam pukat kaya nanti, alright, dia ada satu pukat wang di mana 15% maksimum kita target untuk kita nak tarik sedut daripada revenue. Maksudnya kita meniaga je RM1,000 kita dapat RM150 dah masuk dah. So maksudnya kita punya pendapatan tu RM850 je. Itu kita akan ajar macam mana, alright? So itu yang first. Alright, and Penny Nais belum ada tak apa, belum ada. Student is okay, good. Baru beli buku A, belum buat lagi. Okay, good.
Okey, tabung auto potong. Yes. Right, auto potong. Pukat kaya tempat duit parking kita. Right, pukat kaya keseluruhan dia pukat wang. Alright. Okey, dulu dah ajar. Bagus. Very good. Bagus, dia ni memang Mafiza ni dia memang setia babe. Dia ingat, nampak tak? Mungkin aku pernah ajar benda ni, dia ingat lagi. Very good. That's how you tunjukkan kebaikan. Alright, yang itu jadi first sediakan benda tu. Tulis aku nak kau tulis. Alright. Okey, dalam konsep Abang Abu saya panggil dia pukat wang. Dalam pukat kaya keseluruhan, bila duit masuk, dia akan masuk ke pukat wang dulu. Alright. Apa fungsi pukat wang? Untuk mengambil peluang. Tu dia. Alright. So adakan benda tu. Okay, first kali. Clear ke clear? So yang first, okay, aku tulis dekat sebelah sini supaya korang macam dapat juga aku pakai warna apa? Warna apa kau nak? Biru lah sebab yang tu dah ada biru lah. Merah biru. Okay, merah biru tak best. Teks ni dia kena, alamak, teks ni warna putih lah kan, ataupun kuning. Merah kuning, putih lah. Okay, kita go putih. Alright. Apa ni? Okey, kejap. Aku tengah belajar macam nak tekam dia ni. Dulu yang first kali apa yang abang nak tulis kat sini. Alright. Apa tadi? Okey, sediakan. Satu. Sediakan pukat. Pukat wang. Apa pukat wang nanti kau akan belajar dengan abang Abu nanti. Okay, so that's the first one. Okay, iaitu pukat wang. Alright. Apa perlu ada pukat wang. Okay, boleh. Apa tu pukat wang? Sediakan pukat wang maksudnya bila dapat je sales, revenue, ada beberapa persen akan masuk kat sini dan kau akan lupakan benda tu. Okay, that's the first one. Kena buat benda ni. Sebab kena buat benda ni, alright. So sediakan pukat wang. That's the first one. Boleh Okay, kedua, yang ni selalu kita macam tak ambil berat, tapi pada Abang Abu benda ni juga sangat penting, iaitu check. Ada tak insurans, alright, yang usahawan perlu. Bila cakap macam ni, kau mungkin ingat aku jual insurans. Aku tak jual insurans, alright. Tapi aku tahu kepentingan insurans. Alright, nak orang meniaga ni dia kadang-kadang dia tak ada tahu banyak benda yang mungkin orang bekerja ataupun pejabat awam ni ada. Contohnya lah kan, contohnya orang yang kerja dekat syarikat, dia adalah insurans kesihatan, ada insurans perlindungan dan sebagainya. Tapi usahawan ni dia kena fikirkan benda-benda ni. Jadi saya nak awak tengok, awak ada tak bisnes ataupun keperluan insurans. Sebab risiko peniaga ni dia lebih tinggi daripada orang-orang biasa. Jadi pastikan awak ada insurans yang perlu untuk sebagai seorang usahawan. Of course, insurans kesihatan, insurans keyman policies, insurans untuk kebakaran, like kecurian dan sebagainya. Even liability insurance kalau mungkin bisnes awak deal dengan customer service yang mungkin kalau apa-apa berlaku dapat di cover oleh insurans. Jadi check benda ni kadang-kadang bila kita tak jaga, katakan jatuh sakit, kau tak dapat buat apa yang kau selalu buat, awak punya pendapatan ni dia macam terganggu yang boleh mengakibatkan stres. Alright, jadi pastikan yang tu awak kena check. Ini adalah checklist Okey, saya tulis kat atas sebab korang nanti tak faham pula. Okey, checklist. Check list usahawan. Tulis kat atas ni. Okey. Alright, so yang ni adalah yang kedua. Check benda tu. Okey. Okey, dan yang ketiga sekarang.
Alright, come on, tekan love banyak-banyak. Thank you, kita punya love dah melebihi 2000, bagus. Dan share juga, sebab benda ni sebenarnya akan membantu kawan-kawan kita yang juga usahawan. Sebab dia orang ni, kalau check lah, awak pergi check lah, kau ada tak checklist kewangan? Kau akan terperanjat dengan jawapan 90% tak ada apa-apa checklist kewangan. Okay, dia asal boleh je lah dapat dia belanja, dia itu, dia ini and all those stuff. Dia tak ada benda-benda yang perlu kita rancang untuk memastikan kewangan kita ni dia mantap. Alright, jadi check ada tak insurans yang usahawan perlu, medical insurance tadi, apa tadi, alright. Itu yang kedua. Alright, yang ketiga. Ini fahamkan hal-hal cukai. Okey. Ini kenalah baca sikit, kena pergi dekat LHDN punya website. Sebab bila kau fahamkan hal-hal cukai ni, awak takkan takut dengan cukai. Tapi ramai orang sebab dia tak faham pasal cukai ni, dia orang buat kesilapan. Dia tak faham apa yang dia boleh claim. Kalau dia ada sole proprietor, apa yang sebenarnya dia rugi? Bila dia ada syarikat, apa yang sebenarnya dia boleh leverage dengan syarikat ni? Kan? Benda-benda ni, berapa persen yang aku kena bayar cukai? Ada tak duit yang aku bagi bini aku kena cukai ke? Berapa banyak aku boleh claim? Okay, apa tu sole proprietorship? Please, belajar. Alright? Tak payah belajar dengan orang lah. Benda ni kau pergi dekat website boleh dapat. Engkau bila buat syarikat tu, SSM tu kan, kau pergi, dia orang ada buat kelas-kelas di mana awak boleh actually belajar banyak benda. Apa sebagai seorang director, apa saya punya roles and responsibility terhadap company saya. Benda-benda ni penting. Ramai orang ingat, kita meniaga ni kita kena tahu marketing, kita boleh buat duit. Itu je. Tak, itu semua memang benda yang semua orang kena tahu. Tapi usahawan yang berjaya, dia tahu benda-benda ni. Jadi fahamkan hal-hal cukai. Pergi belajar, pergi dapatkan buku-buku yang disediakan. Alright, buku-buku yang disediakan oleh lembaga hasil dalam negeri. Kita ada SSM. Kalau di Singapore it's about IR income tax revenue. Alright, and also registrar SSM di Malaysia, kan? Supaya awak kena faham. Sebab apa? Bila awak faham benda ni, barulah awak faham nombor 4. Nombor 4 tu apa? Nombor 4 ni, okey usahawan, tolong faham structure. Pilih structure bisnes yang betul. Fahamkan. Fahamkan benda ni. Alright, lepas tu buat structure yang betul. Apa maksud dia? Maksud dia pilih, nanti aku betulkan balik, nanti kau tak tahu. Okey, sole proprietorship ke, LLP ke, SB ke, PTE, LTD ke. Alright, pilih. Okey, awak kena faham. Sebab ramai orang saya tengok bisnes dia bagus tapi dia masih dalam sole proprietorship. Allahu Akbar, dia rugi banyak benda. Alright, rugi banyak benda. Faham tak? So rugi banyak benda bila kita tak faham structure ataupun tak pilih structure yang betul. Jadi awak kena faham structure bisnes awak. Kalau mungkin baru niaga, okeylah, tak kisahlah. Kita cakap, saya tak tahulah bambu, saya nak buat ke tak nak, tapi saya nak start benda dia. Okey, tak apa, you boleh buat sole proprietorship for some time. Alright, maybe 6 months, 1 year to test. Lepas tu dah kena tukar structure. Kalau nak buat partnership, lebih baik buat LLP. Alright, limited liability partnership ataupun sendirian berhad. Okey, sebab benda ni akan berikan kita satu kata orang tu peluang. Alright, kita dapat mengambil peluang banyak. Boleh ke boleh ni? Mungkin ada yang dah bosan kot. Halo, cuba sambil aku cakap ni, boleh tak macam okey, ada soalan ni aku tak nampak tadi. Okey, Mafiza dia tanya. Okey, apa dia tanya? Betul, dulu ada ajar dalam sebelum register, saya tanya dan get info sebagai nak jadi usaha fikir layak dan okey, very good. Okey, Azimno dia cakap faham. Okey, Azimno ni orang yang awak boleh juga
konteks. Sebab apa? Dia ni bahagian wasiat. Dia ni buat wasiat. Sebab kadang-kadang sebagai seorang peniaga kita juga lupa. So benda-benda ni sebenarnya dalam nombor 2 tadi, iaitu insurance dan wasiat and everything. Alright, so boleh contact si Azim ni. Okay, so itu nombor 4. Pilih structure bisnes yang betul. Ini adalah something yang kena faham juga. Okay, dan seterusnya sebagai seorang usahawan, kita memang tak lari daripada meminjam duit ataupun dapatkan grant, dapatkan loan. Betul? Untuk tu jaga 3C. Apa tu 3C? Kredit. Okay, kredit rating lah. Kredit rating. Lepas tu kita ada jaga cash flow and collaterals. Alright, collaterals. Okay, apa ni saya terangkan satu-satu supaya korang macam faham dulu ni. Okay, sekejap pasal dia macam naik. Okay, aku nak naik balik sini. Okay, dan collateral. Okay, okay, this is good. Okay, ini yang awak kena jaga juga. Alright. Nombor 5 adalah jaga 3C. Apa tu 3C? Alright. Sebab bila kita nak meminjam, semua orang tahu kalau you are businessman, you are usahawan, awak takkan lari daripada nak meminjam something. Betul? Dapatkan loan, awak dapatkan grant apa. Betul ke betul? Cubalah komen cakap betul lah, betul. Type sikit. Cuba apa kata orang tu, active learning. Jangan jadi passive learning. Alright, active learning. Alright, komen, cakap ya, tulis, cakap like jerit sikit. Bagus Fauzi ni. Faizul kan, dia tulis. Yang lain tu cuba support sikit, cakap betul. Okey, betul. Bagus Aslina. Betul. Okey, jaga apa tu, macam interaktif sikit, kan. Bagus tu. Lina pun bagus. Semua ni dah kena tegur baru dia buat. Okey. Okey, sekarang jaga 3C. Apa 3C ni? C yang pertama adalah kredit. Okey, kredit. Apa tu kredit? Kredit rating. Kita kena jaga kita punya kredit rating ni. Dia bukan macam bayar bil on time sahaja, tapi kita kena faham adakah kita mempunyai kredit rating yang bagus. Salah satu benda bisnes orang-orang entrepreneur ni, kita tak lari daripada gunakan kad kredit. Kebanyakan lah. Okey, kita akan dapat kad kredit. Dan benda ni saya dah cakap sebelum ni, kita jangan gunakan lebih daripada 30% kredit yang kita dapat. Itu adalah satu cara untuk kita betulkan kita punya kredit rating. Sebab ramai orang dia ingat bayar on time je. Tak. Berapa banyak yang kita berhutang tu juga akan menjadi salah satu kriteria untuk mendapat kredit rating yang baik. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, cash flow. Okey, pastikan kita mempunyai cash flow yang positif, cash flow yang sihat. Ini juga saya dah cerita dalam bab yang kedua, saya rasa episod 2 saya cerita benda tu. Okey, itu saya juga cerita. Jadi jaga cash flow kita. Alright, pastikan cash flow kita supaya bila kita ada cash flow yang baik, so you boleh actually like ambil opportunity yang banyak. Kan cash flow kita sihat, kita ambil opportunity yang banyak. Macam mana nak dapat cash flow yang sihat? Awak check balik semalam. Kan Abang Abu bagi banyak benda macam mana kau boleh menjadikan cash flow awak ni lebih sihat. Alright, so pastikan. Yes, jangan hutang berhutang. Credit card tu bukan jangan hutang lebih daripada 30%. Maksudnya jangan gunakan kad kredit katakan limit kad kredit kita 10,000. Jangan kita gunakan lebih daripada 3,000. Itu maksud dia. Jangan go beyond 30% of what you've been allocated. Lebih je dia punya credit rating akan turun. Okay. Dan ketiga yang cakap collateral, because collateral ni adalah lebih baik daripada kita pinjam kredit. Contohnya kita pinjam satu dengan letakkan collateral. So kita akan dapat loan-loan yang berfaedah rendah. Kan? Okey, kredit. Yes, credit rating semalam tu bagus. Alright. Okey, credit rating. Jadi collateral ni important, sebab tu kita kena bina collateral.
Collateral ni aset kita, emas tadi, kita ada saham, kita ada fixed deposit ataupun insurance. Semua ni sebenarnya adalah collateral. Alright, yang kita boleh bina. Jadi jaga 3C ni. Betul, kena pasti mana loan dengan caution dan freedom zone. Alright, okay, clear So that's number 5. Okay, dan sebab apa benda ni penting? Nombor 5 ni penting supaya awak boleh sediakan nombor 6. Nampak? Semua ni interlink. Okay, interlink. Nombor 6 ni, okay, nombor 6 ni okay, check kalau awak boleh dapat loan ataupun kredit ya. Line of credit dia panggil okay, loan atau dia panggil Allahu Akbar. Nampak aku macam okay, tak apa, line of credit kita panggil dia satu, dan satu lagi adalah Allahu Akbar. Ada lagi satu term yang Abang Abu just out of my thoughts ni. Nanti bila kalau dia keluar balik aku bagi. Alright, check balik kalau ni boleh dapat loan tak. Alright, boleh dapat loan. Check, sebab kalau kadang-kadang kita dah siapkan semua, credit rating ada, cash out, tapi bila apply tak dapat. So pastikan awak buat cuba supaya awak tahu awak boleh dapat, dan kalau dapat awak ambil. Awak ambil dan awak simpan. Alright, simpan as a credit yang boleh digunakan pada masa keperluan. Alright, ini sebab untuk usahawan kita kadang-kadang tak ada CPF, tak ada insurans, tak ada banyak benda. Okay, so sediakan benda ni supaya bila ada apa-apa, something you ada something, jadi you tak akan rasa macam stres. Alright, ini penting. Okay, alright, boleh. So itu yang perlu kita buat juga. Dan sebagai seorang usahawan, apa juga awak perlu buat adalah jaga nombor 7 jaga business health. Of course, sambil-sambil kita jaga itu, jaga ni, kadang-kadang kita terlepas jaga kita punya business punya kesihatan dari segi cash flow kita, dari segi banyak benda kan, revenue kita, marketing. Jadi pastikan benda ni juga diberi perhatian. Kenapa saya cakap tulis benda ni kat sini? Sebab kita nak jadikan dalam checklist bulanan kita buat tak benda ni. Kadang-kadang ada orang saya tanya, oh dia tak tahu kan, setahun dah berniaga, apa monthly punya whatever tak tahu. Tak ada, bukan tak tahu, tak ada terus. Bila tak ada, that's menunjukkan kita belum betul-betul bersedia untuk menjadi seorang usahawan yang betul-betul berjaya. Dan of course okay, dia ada lagi 3 lagi okay, yang saya nak bagi sebelum kita habiskan. Ni okay, wasiat. Ada tak? Hello, wasiat. Sebab tu tadi Abang Abu dah cakap, walaupun dia lebih kurang macam insurance, tapi sebenarnya wasiat dia very structured. So kita kena faham benda ni. Jadi sebab tu saya bawa saya tadi introduce kita punya salah seorang adik-beradik kita Azim tadi yang buat. Azim, cuba kau cakap saya buat ni, okey. Yang lain pun awak boleh just promote diri awak. Apa yang awak buat yang boleh bantu orang lain, ada tak? Just komen je dekat situ, okey saya buat benda ni, saya buat benda ni. Cuba Abang Abu benarkan awak buat benda tu hari ni. Awak just tulis je apa awak buat yang boleh bantu usahawan lain kan. Mungkin awak ada buat insurans, cakap okey saya buat insurans untuk usahawan. Alright, so saya ada buat wasiat. So cakap je. Alright, okey, nombor 9. Ini sebagai seorang usahawan kita kena create. Alright, sebab kalau private plan ataupun private EPF lah, kita panggil dia CPF, EPF or CPF plan. Okey, so yang ni pula apa maksudnya? Maksudnya awak kena ada some private plan. Macam bekerja kan, kita automatic, betul tak? Orang yang kerja ni dia automatic deduct dekat CPF. So dia akan deduct. So you know, like you bawa balik selepas potongan semua, betul?
So end of the day dia automatic, awak lepas 10 tahun 20 tahun adalah something at least dalamnya EPF. Tapi orang bisnes ni dia tak ada. Dia EPF bukan, dia kena bayar tax, tapi dia tak ada satu benda yang dia boleh actually like pastikan bulan-bulan dia simpan untuk hari-hari tua dia. Kan tak ada. So private EPF ataupun CPF plan kena ada. So dia boleh gunakan banyak kaedah, dalam bentuk emas boleh, dalam unit trust boleh, dalam insurance boleh, up to you. Alright, boleh. You create that plan. Alright. And of course, ini adalah benda yang awak perlu siapkan supaya awak ada. Dan last kali penting, your 10, your finance team. Okay, coach. Contoh Okay. Alright, yang nombor 10 final adalah you need to build your finance team. So dalam finance team ni adalah insurance agent, ada accountant, ada lawyer, ada banker, ada bookkeeper, semua benda ni. Dan also you need to have a coach, a business coach, or even better kalau business and financial coach together. So you tak bayar-bayar banyak. Of course nombor 10 ni dia kenalah bagi duit sikit. Kalau you dapat coach yang tak bayar duit tu, maksudnya maybe either they are not professional, or they won't last. Okay, so bagi anda yang mungkin bersama dengan Abang Abu hari ni, pastikan pergi dekat www.abangabu.com. Ni aku besarkan sikit. Okay, pergi ni, alright. Dan terus register Pukat Kaya. So dalam Pukat Kaya memang saya telah sediakan satu perjalanan untuk usahawan. Okay, membina satu benda, dan semua checklist ni insya-Allah ada dalam benda tu. Alright, dalam benda tu kita structure, kita buat betul-betul. Alright, jadi inilah yang saya nak kongsikan pada hari ini. Okay, lebih kurang 1 jam kita dapat bersama. Okay, ada tak apa-apa yang mungkin kau nak tanya Abang Abu sebelum kita nak settle kan? Ada tak korang nak tanya apa-apa ke? Kan ada. www.abangabu.com tu pergi register Pukat Kaya. Yang belum yang dah tahniah sebab awak telah buat satu keputusan bijak, kerana program tu bernilai 5,000 ataupun lebih lah, sebab dia tu dari segi nilai betul. Nilai kewangan yang perlu dibayar adalah 500 lebih 600. Tapi yang ambil peluang ni sebelum 10 hari bulan ni, alright, dia bayar RM15 saja, dan dia jadi founding founding members. Alright, nanti awak akan dapat group WhatsApp founding members. Okay, so all of you will be like added into that. Yang berminat lah untuk kita become founding member. Alright, dan lepas tu kita akan bukakan balik untuk 500 orang saja untuk dalam program Pukat Kaya. Alright, okay, boleh check dekat www.abangabu.com. Kat situ kita dah listkan, awak boleh terus daftar kat situ, buat bayaran RM15. Lepas tu you will get more things. Alright, so hari ini sajalah yang saya dapat kongsikan untuk anda. Alright, esok saya akan kembali lagi dengan banyak lagi benda yang interesting juga. Banyak benda yang kita belajar, kita akan belajar definitely. Alright, so jadi sediakan checklist usahawan. 10 benda ni awak tulis dan awak check balik sama ada awak ada tak benda ni. Kalau tak, awak akan work on it supaya awak dapat dapat ikut checklist, supaya kita ada checklist yang boleh kita ikut. Alright, so itu saja daripada Abang Abu, insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita ada lagi dalam 3-4-5 minit. So ada tak soalan-soalan ke yang awak nak tanya sebelum kita menutup tirai? Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan anda panduan, guidance, bimbingan untuk mencapai pelbagai kejayaan dalam keadaan pandemik pun. Sebab yakin dan percayalah, rezeki ni milik Allah. Allah yang dengar tak?
Asal dia macam terus jadi macam ni. Okey. Silap Okey. Jadi pastikan kita okey. Alright, jadi itulah antara benda yang abang nak kongsikan. Mudah-mudahan semua ni dapat bermanfaat. Thank you bagi yang tekan love. Yes, RM15 je Hayati, tak ambil rugi Hayati. Ajar member-member lain. Alright, InsyaAllah kalau tak jadi memang lemah sangat ni. Ya Allah, Ya Rasul, syukur dengan peluang ni. Terima kasih AA. InsyaAllah terus bersama dengan Abang Abu setiap hari dalam ilmu wang dunia akhirat ni. InsyaAllah Isnin dan Jumaat kita ni, mungkin Sabtu Ahad juga saya akan teruskan dengan mungkin special topic ke whatever, insyaAllah. Right, so itu sajalah untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi esok. Esok Sabtu esok saya ada kelas, tapi sebelum kelas kita boleh sembang-sembang soal jawab ke apa ke, sebab saya nak just like get into the mood back untuk saya betulkan balik diri saya. Jadi besok insya-Allah saya akan introduce pukat kaya tu sendiri, apa sebenarnya pukat kaya dan bagaimana dia boleh membantu, right, supaya awak have more idea about this. Jadi saya sangat-sangat nak awak juga sama-sama bantu saya juga untuk kita reach ramai lagi, right. Okey, hari ni kita ada 12,000, tadi ada 20,000 orang dan kita terus tambahkan. Sebab Abang Abu ni walaupun saya nampak angka tu 12, tapi saya nampak 12,000. Jadi sebab saya punya niat ni memang nak benda ni nak sampai pada banyak tu, dan pastinya Allah akan bantu dalam perjalanan insya-Allah. Alright. Okey, salam, terima kasih AA. Salam AA handsome selalu. Okey Suhaimi, kita dah masuk pukul 10. So lepas ni saya ada kerja lain untuk saya go, dan thank you very much. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best